Episod yang korang akan saksikan ditaja khas oleh Magica Wellness, Aura Magica, jus penjagaan kesihatan seisi keluarga. Selamat menontonnya guys. Mukanya very fair, cantik dia macam 1 meter apart gitu. So bila saya pusing, dia tengok saya macam ini. Senyum. Halo semua, Assalamualaikum. Ketemu sekali lagi dalam Puaka dan seperti biasa setiap minggu individu yang kemari akan ceritakan cerita-cerita seram mereka. Dan tamu Puaka kita minggu ni tak lain tak bukan yang mempunyai suara sedap sampailah ke seberang tambak, ya. Sampaikan jadi OST sebuah drama. Ni dia Hazrul Nizam, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Sihat Sihat alhamdulillah. Tak nampak ni. Makin bulat, sihat lah tu. Tak nak cakap, tak nampak. Cakap. Sekejap. Ya Allah, bulat lah dia. Nanti Photoshop sikit. Boleh. Boleh Photoshop, apa je Photoshop. Okey. Ni cerita seram ni macam-macam. Sebagai seorang penyanyi mungkin ada cerita yang menarik. Tak? Yelah, ada orang macam bila kat stage tiba-tiba tak boleh nyanyi lah. Macam ada orang macam kunci suara. Pernah tak? Kalau kat atas stage, usually pasal kita rasa gementar, nervous. Itulah saya punya pengalaman lah. Tak ada pengalaman yang menyeramkan atas stage. Walaupun kalau kat teater pun memang ada dengar banyak cerita kat teater, especially kru-kru kan. Ada penampakan. Tapi saya sendiri tak pernah mengalamilah penampakan ataupun rasa-rasa seram kat teater atau stage. Saya pun pernah macam experience macam itu. Bila terpentas penyanyi salah lirik, mungkin gangguan banyak. Mungkin gangguan banyak. Mungkin gangguan mental tu. Tak baik. Gangguan banyak. Sebenarnya salah lirik. Tune lari. Itulah. Tone deaf sebenarnya. Itu gangguan tak praktis sangat lah. Okay. Mungkin. Tak adalah. Okay. Itu mungkin banyak rasa gementar lah. Okay. So saya amalkan sebelum on stage saya baca-baca semua untuk tenangkan diri dan vocal warm up lah. Jadi semua berjalan dengan lancar. Okay. Tapi kalau cerita-cerita seram memang off stage tu memang adalah juga baik pengalaman sendiri ataupun pengalaman teman-teman rapat ataupun family members sekalian ya. So nak saya mula cerita. Silakan. Especially bila saya tengah growing up kan, kita se-family tinggal di suatu estate ni lah. Memang dengar tempat tu memang macam keras-keras sikit. Okay. So saya mungkin dalam umur 10 tahun gitu. Okay. So tiap-tiap malam Rabu dengan malam Jumaat, bukan malam Khamis sama Jumaatnya, saya pergi ngaji blok sebelah. So blok lama kan bukan macam point blok yang square kan. Dia blok yang panjang kan. So usually balik ngaji dalam pukul 10.30 11 gitu. So habit saya bila balik rumah saya akan check letterbox. Okay. Walaupun dah check pagi tu tetap nak check juga habit lah. So malam tu saya balik ngaji lah pegang Quran kan. So cakap lah letterbox kat dinding sini, lip kat sini kan, bini void deck kan. So tak ada orang lah pasal dah malam kan. Buka letterbox, tengok tak ada apa-apa, tutup. Bila saya pusing, ada this lady cantik sekali. Cantik sekali. Dia pakai macam baju kurung berlace kalau putih dengan selendang lace kalau putih. Mukanya very fair, cantik dia macam 1 meter apart gitu. So bila saya pusing, dia tengok saya macam ini. Senyum. Senyumnya gini. Saya tengok terkejut lah, terperanjat kan. Saya tak dengar tapak kaki apa tau. Tiba-tiba kat situ. So saya pun terkejut lah. So lepas tu saya
merangkak ke, bukan merangkak lah, jalan macam ketam gitu, sideways pergi kat lift. So bila saya jalan menujui lift tu, dia tengok saya, dia ikut gini je. Pusing kepala je tengok dia. Tapi dia tak tak macam menerpa ke apa-apa. Tengok saya gitu je. Bila saya tekan lift, saya tengok dia masih senyum kat saya. Tapi lawa sekali. Habis bila saya masuk lift pun dia masih senyum tengok kat saya. Tak bergerak kat situ juga. Tak bergerak kat situ juga. Habis bila pintu tutup pun dia tengok senyum aja. Tu pintu tutup. So saya baca-baca lah. So, di rumah bagi tahu mak bapak. Habis diorang cakap apa? Diorang cakap mungkin tak ada apa-apa lah. Mungkin diorang pasal saya lagi kecil kan. So takutkan tak takutkan lah cakap. Mungkin jiran atau orang gila ke apa. So itu pengalaman yang dekat lah, paling dekat saya. Ada bau tak? Wangi ke apa? Tak perasan pula datang. Pasal saya macam terkejut kan. So saya fikir kemungkinan dia tak dapat kacau pasal saya pegang Quran. Mungkin lah, tak tahu, kita tak tahu kan. So itu yang mungkin dia senyum dia senyum apa tu, jatuh Quran tu mungkin kan. Tapi memang blok yang saya stay tu memang family saya banyak mengalami yang aneh-aneh lah. Macam kat mana tu? Nak tahu ke? Kawasan mana? Kawasan Bedok North. Dia okey. Blok tu belakang stadium swimming pool tu. Okey. Gitu. So pakcik saya kalau dia main muzik dulu. So dia habis dalam pukul 2 pagi kan. So kadang-kadang dia datang, dia tidur sana lah. So dalam 2-3 pagi tu dia tengok kakak saya main-main dekat bawah blok. Dia cakap, nama kakak saya Nana. Nana, balik asal dah lama dah lewat gini, masih main lagi. Terus dia naik atas, dia bilang mak saya, Nana dekat tengah tidur kat rumah. Habis lagi satu juga sama pakcik, dia balik dan sama 2-3 pagi. Dia bila masuk lift, dia habis kat belakang ada orang ikut masuk sama, tapi lembaga tinggi sekali. Macam almost reach the ceiling of the lift. Dia kat corner duduk diri situ je. Habis saya tinggal tingkat paling atas. So lift paling atas kan. Bila dia keluar, lembaga tu tak keluar. Wow. itu yang that's cakap pasal macam yang kat bawah blok tu kan. Teringat apa tahu, saya punya cerita pula. Okay, ada satu kawan ni, dia mungkin special lah, dia boleh nampak-nampak ke, dia boleh rasa tu semua kan. So satu hari tu nak pergi rumah dia lah, macam lepak-lepak, mengopi gitu di kawasan, yalah kat situ, East area. Sekali bila saya masuk rumah dia, Assalamualaikum. Salam. Masuk. Okay, masuk. Bila masuk dia cakap apa tau? Dia sambil mengemas. Masuk. Okay. Tu sambil mengemas cakap apa tau? Kau bawa siapa tu ramainya? Cakap apa ni? Macam itu. Tak, duduk. Tu being me, cakap sekarang apa yang kau gini tak ada, biasalah kat sini. Mungkin kau kat bawah blok tu memang biasa. Nanti mungkin dia ikut kau, dia macam ni siapa, macam curious. Ni siapa? Mungkin cahaya lah aura siapa lah budak ni. Dengarkan hati sebenarnya. Sudah main ikut macam diikut. Tak ikut pula aura untuk kalau nak nyanyi tak lyrics pun Kisah-kisah tu jangan ingatkan lah. Itu memang insiden puaka. Okey, itu ada pengalaman seterusnya ni? Adalah. Ni tak perpanjangan lah. I think bila dulu kita selalu macam lepas show ke apa, kita pergi supper kan. Okay. Dan lepas pergi supper apa, dan saya hantar Suzari balik kan. Dan jangan beritahu orang. Dia kan kita ni duduk menumpang. Hantar balik. Taklah, saya offer. Hidup menumpang je. Okay. So Suzari tinggal kawasan sana kan. So that time
Punggol dengan Sengkang area, bangunan-bangunan flat-flat belum dibangunkan kan. Correct. Masih baru nak dibangunkan lah. So banyak construction semua. Correct. So saya tinggal kawasan north. So saya nak naik drive jalan TPE lah. Correct. So I think dalam pukul 2 ke 3 pagi kita lambat lah tu. So while driving, on the left side kan ada railing kan kat expressway. Saya toleh saya ternampak this lady in a green dress, in a long green dress, baju hijau, baju hijau, tengah mengandung, duduk, dia leaning against the railing, muka tengok bawah. So bila drive tu tengok, boleh tertengok lagi tau. So itu yang saya nampak, tu yang macam betul ke tu? Itu waktu tu macam rasa macam pelik ke ataupun macam dah seram, takut? Pelik. Dua-dua. Oh, dua-dua. Pelik, habis bila second look masih kat situ macam seram. Terus lepas dah rasa seram cakap, jangan harap-harap bukan macam manusia bergaduh ke dia nak bunuh diri ke, harap tak lah. So itu one of the incidents lah. Okay. So kan Punggol kan dulu banyak semak-semak kan. So mungkin tak tahulah. Baru nak naik baru nak naik. Oh, ada satu cerita ni kawan-kawan ni cerita kan. Waktu tu dia terlupa nak ceritakan. So ni saya sampaikan nak cakap pasal rumah-rumah ni, baru teringat. Dia cakap one of the family members, tak tahu siapa, tengah tidur. Kan macam tidur macam gini tu kat tingkap tu kan. Kebetulan bila kat luar tingkap tu memang nampak construction baru nak naik. Kan? Bila termenung, sikit nampak apa tau? 3 Fatimah Rockers tengah macam pelan-pelan macam terkembang bawah gitu. Dia cakap rambut dia panjang sekali, lepas tu putih, macam tembus, nampak kan, translucent gitu kan. Boleh nampak bangunan kat belakang tu, and dorang ni macam tengah berbual. Cik. Macam tu. Macam gitu kan. Ini memang senjata makan tuan. Selamat memang kuat. Semangat kuat selamat. Betul. Kan terperanjat juga tadi. Terkejut lah, apa sih? Yang terkejut ni juga. Sikit lepas tu dah gitu. Bip gitu kan. Macam tu. Rambut dia panjang macam macam selalu ada orang cakap bahagian pinggang lah rambut dia, tapi ni dia cakap panjang ke bawah. So benda tu 3 orang tu macam turun tengah berbual. Wah. Bila cerita terfikir juga, boleh berbual diorang Diorang membawa juga Dah, kita jangan cakap pasal diorang, okey. Awak dunia awak, kita dunia kita. Itulah. Asal kau tak kacau aku tak kacau kau Waktu Ami ada tak? Time Ami ke? Ami tak ada. Mungkin holiday ke? Holiday ni baru nak cerita ni. Holiday saya sering ke Bali dulu lah, pasal ada teman saya ni dia beli this villa pasal dia nak macam rent out lah, sewakan lah. So bila that time villa tu tak ada orang rent, so kita pergi sana lah. So kita berempat. So saya dengan dia je orang sini, yang lagi 2 tu teman daripada Bali, Indonesia. So tak tahu kenapa that this one time this orang yang teman yang dari Bali tu dia actually daripada Bandung, cuma dia help out to take care of the house lah. Dia invite this lady macam medium. Medium orang Melayu kata bomo, bukan bomo, macam sederhana. Medium sederhana. Not laja. Bodoh macam tukang ubat lah. Tukang ubat sederhana lah. Bukan medium, tukang ubat. So medium large, not XL, tapi size dia XL. Okay. So anyway, pasal baru kita tahu dia cakap dia macam ada gangguan-gangguan kat villa tu. Bila dia tinggal seorang, bila tak ada orang rent kan, dia macam penghuni lah, dia tolong. So okay. So the apa tukang ubat tu tengah malam tu dia
alih-alih macam dia macam menurun tau. So menurun panggil apalah, dia berbual bahasa Sunda lah, whatever. So bila dia dah dah sedar diri kan, dia suruh ambil barang lah dekat bilik, the bilik yang I was staying in. So that time tengah takut kan. So I bilang my friend ni lah, cakap, kau temankan aku lah naik, aku seram. So okay, temankan naik tingkat 2. Bila naik tingkat 2 ada hall. So the hall, then pintu bilik tu kan. Right in the middle of that doorway ada lampshade. So okay, mula-mula kita fikir mungkin angin lah pasal that time pun macam nak ribut tau. So pergi masuk bilik, tengok lampshade tu. Bila nak taruh balik lampshade tu, terus rasa seram sejuk, belum berdiri. Pasal in order to keluarkan lampshade tu, kita kena unscrew the bulb. Okay. Baru boleh angkat lampshade tu. Okay. So macam mana lampshade tu boleh ada right there? So that's one. Okay. Lepas tu, dah turun bawah, terus cakap lah, benda tu selalu diorang gathering dekat pool area. So diorang sekarang yang lain sekarang dah tak ada, as in diorang berkeliaran, cuma satu masih kat pool area. So nak tengok, tengok, kita tengok lah. Dia cakap dia offer. So turun dekat pool. So the pool is in a way that macam dia punya, bila keluarkan ada steps tau. Ada steps, dan baru pool. And then the steps tu tak ada shelter lah. So bila kita turun, cakap dia tengah duduk kat steps tu. Cakap, ya ke? Tak nampak. Bila dia cakap gitu, then it started to drizzle tau. So bila drizzle tu semua tempat area tu basah except for this steps area, macam tengah gini. Dia punya position tu tak basah. Macam orang nampak bentuk orang tengah duduk tak basah. And it was drizzling. Semua basah except for the area. Saya cakap, dan saya nampak kan? Say yes. Bila kita cakap nampak je, baru tempat tu basah. And then dia cakap, dia dah beralih. So, tunjukkan lah. Tunjukkan. So after that semua lah, kita fast forward lah. Cakap dia ambil botol apa, macam the big mineral water bottle tu, yang untuk water cooler tu kan. Dia taruh dekat inside the pool, and then suruh my friend ni ride bawa motor pergi kat seaside, buang. So bila my friend angkat tu, dia cakap beratnya. Berat gila. Saya Adin dia tu try lah, cakap berat gila lah. Dan lah, dia bila dia dah keluar, dia angkat dia pergi kat seaside kan. And then kita pun beralih kat tingkat 2. Then that plot of the villa kan, depan tu ada plot of land yang kosong, belum ada orang. So dia cakap, nak tengok tak? Saya lah, boleh. I said boleh lah tengok, tapi sekejap, tapi nanti tutup balik lah. Saya okay. So apa lah, dia buka ni? Dia cakap dia buka. Berani? Curious kan, because I've never seen. And then at the plot of land, I saw this lady tengah bawa umbrella. Umbrella macam those old time punya umbrella. Is it yang macam kali hijau tu macam brown colour, coklat, hijau. Correct. Yang macam not paper, macam paper itu. Tengah dekat itu. Then in that sense, istighfar, selawat semua baca Al-Kursi dalam hati lah. So okay, I think enough lah, I say. So then after that, dia buat apa untuk balik. Saya dan tak nampak lagi. Tak nampak lagi. Tu tergamam sikit lah. Ini cakap pasal apa yang overseas trip ni, ingat tak? Satu hari tu kan, saya dihantar oleh sebuah majalah kat Singapura ni untuk pergi keluar negeri untuk buat write up ke negeri-negeri yang kita kena hantar lah, tempat penginapan, percutian. Dan salah satu tempat yang kita pergi, tempat saya pergi ialah itu Terengganu. Dan kat sana privilege-nya company tu cakap, Suzari, awak gini-gini saya kasih tiket, boleh buat satu orang.
Okay. Telefon semua orang, semua tak free, saya telefon Hazrul. Hazrul free. Okay, fine. So kita pergi. Free trip. Kan? Saya ambil gambar kan. Ambil gambar, tulis, write up. So satu part tu kita pergi ke resort kepunyaan penyanyi 70-an Singapura kan? Penyanyi Singapura 70-an. Saya lupa namanya. Dia punya resort tu kat ujung sekali. Cantik bila kita disambut oleh semua dia punya pekerja pakai baju putih. Semua cantik, uniform dan cantik. Lepas tu terus lepas dia kasih ke hotel masing-masing, Hazrul pun dapat hotel dia sendiri. Hotel pula apa? Bilik sendiri. Saya pun dapat bilik sendiri saya. Saya ambil tingkat bawah. Dia dapat tingkat 2 kan. So bila saya masuk bilik saya tu, memang simple dan cantik. First, selalu saya check. I think semua sama. Kita akan check toilet. Bersih toilet. Best apa kat sini? Besar kan? Besar. Sebab tu tempat mandi dia, best apa? Macam tu open. Saya tengok atas, ada tangga ni atas. Ni tak best. Lepas tu pokok-pokok, ni tak best. Nak mandi, dia ada option lah. Kau nak mandi tempat dalam atau kat luar. Mula, nak mandi kat luar. Ni tak best. Dah pokok-pokok ni terfikir dah. Malam macam mana? Malam ni macam mana? Malam macam mana? So cakap dengan dia, jom lah masuk di bawah lah gini-gini kan. So bangkin, so sebelum tu, dia transfer transfer. Dan malam tu kita ada dinner ramai-ramai. Okay, bila dia ramai-ramai ada satu performance tau. Macam pelik sikit. Cuma tak tahu kita ikutkan aja. Dia macam ada satu macam rutin. Bukan rutin. Satu ritual. Bahasa Melayu ritual apa? Ritual. Allahu Akbar. Ritual ni tiba-tiba jam otak tak boleh fikir. Satu dia buat apa tahu yang lagu Ulik Mayang. Ulik kan mayang dia ulik ada tahu semua main gendang. Lepas tu after that dia punya tukang ubat ke bomoh ke atau tiba-tiba kita kan performance saja. Lepas tu dia cakap semua jangan takut kan. Dia dah panggil, dia dah pacakkan satu setiap bilik untuk jaga kita orang. Saya cakap, kita dah ni tengah dinner ni cerita apa ni? Dah pacak-pacak ni dah malam ni. Lepas tu jangan takut. Kat mana dia tanam? Kat sana. Ni cerita apa ni? Ni performance apa? Dia cakap tanam kat sebelah sana. Nanti dia tengok korek-korek. Kan? Tak tahu apa gitu. So, after that dah start lah. Okay, ni confirm. Pergi kena bangkin tidur my bilik kan. Sekiranya malam-malam kita pula menggatal. Malam-malam tak boleh tidur kan. Berbual. Lepas tu dengan grup lain, jom lah kita night walk. Kita night walk sampai malam. Tepi pantai kan. Kita jalan ke tepi pantai. Daring tau kita. Jalan tepi pantai gelap-gelap. Lepas tu pergi kat swimming pool. Nampak lipan mati kat swimming pool. Siang hari tak ada. Malam-malam ada lipan mati besar. Okay tak apa. So kita kat one corner berbual cerita seram. So after that, that's it. Lepas tu besoknya apa yang budak ada satu reporter ke apa, jurnalis yang tinggal di bawah Hazrul punya tingkat atas kan? Bersebelahan. Tapi dia tinggal atas. So it means bersebelahan saya, bilik saya original lah. Tapi yang bawah tu lagi satu jurnalis lah. So bila pagi cakap, korang tak tahu tidur malam-malam. Lari sini lari sana, kelentang. Habis bila yang jurnalis yang supposed to stay dalam tingkat 2 tu cakap tak, kita pindah the main presidential suite pasal diorang offer. So bilik tu actually tak ada orang. Nampak tak? Tu macam-macam dah jadi. Sebelum tu saya rasa time kita tengah dinner awak balik seorang pergi hotel bilik. Tu cerita kan. And then bila masuk bilik TV on. Sebelum keluar TV off. Sebelum keluar semua off lah. Cuma lampu bilik air, semua buka lah. TV off. Bila masuk asal TV on So TV off terus lari turun cari exercise. Kita pergi makan, continue makan. Itulah kat Terengganu Ingat Ingat. Baru tu ingat. So, oh my god. Ada cerita lagi? Cerita tak ada panjang-panjang lah. Bukan cerita sendiri, cerita teman, kawan. So yang paling latest sekali saya tengah Zoom dengan kawan saya. Pasal baru-baru ni Baru. Pasal that time tengah phase 1 kan. So kita bulan puasa. So bulan puasa kan diorang cakap setan-setan semua digarikan. Tak dapat buka sesama lah. Okey lah, Zoom sesama lah. Zoom buka lah. So bila dah buka, dan alih-alih dia tengok dia punya tingkap dapur. Pasal dia living room sini dan dapur kan. Dia tengok, dia ambil gambar. Kenapa?
So then dia hantar gambar kat kita. Sir, asal dia tanya what's wrong with the photo. Kau ada baju, kau gantung baju ke, jubah ke? Kau mana ada jubah? Itulah, aku tak ada jubah, tak ada gantung apa-apa. So dia tingkap tu, tempat gantung tu, on the left side ada this very long black jubah, baju macam baju gitulah. Aku tak buat laundry hari ni. Okay. Then dia cakap, but bila dia move on to buka lampu tu, then benda tu dah tak ada. Tu tak tahulah apa pasal bulan puasa kita. So mungkin penunggu rumah ke, tak tahulah. Bulan puasa tu kan kita heran juga. Bulan puasa ada pula gangguan juga. Itulah. So kita tak tahulah. Okey, itu je. Terima kasih Hazrul. Tapi sebelum habis ni ada, you nak dengar dia nyanyi kan? Lagu hantu ke apa? Kan ini apa okay. Yang dia punya bridge maafkan aku, kaulah serigalaku lah. Okey. Ni semua orang tengah tengok nak ni. Bridge saja. Bridge sajalah. Bukan chorus. Bridge tu untuk kita lalu senang ke sana. Bridge je. Apa je dia buat? Bridge saja. Chorus apa? Kaulah segalanya. Bukan yang maafkan aku. Saya kalau suruh nyanyi suka ambil yang high-high punya. Yang okey. Nampak dah ambil key. Maafkan aku jika salahku, peristiwa yang pernah ku alami dulu. Aku tahu betapa pahitmu menerima sejarah hidupku. Sampai orang pergi nampak tu. Wah, hebat. Tengok. Walaupun memang walaupun pengisi poker ni, bukan ni, program poker ni suka tempat-tempatkan orang, tapi dia nyanyi bola fokus. Tu namanya fokus tau. Ini maksudnya kalau kita ke kemana kita fokus. Jangan fikir macam-macam. Mungkin tak ada gangguan Betul, insya-Allah. Okay. Terima kasih Hazrul kerana sudi cerita. Terima kasih kerana jemput saya. Sama-sama kerana sudi datang kemari dan ada sikit gifts daripada pihak penaja. Tunggu je okey. Biasalah kan. Ini dia. Tada. Wah. Okey, semua balik tak ada tangan kosong. Kita ada Mina chips, ini salted egg chips. Memang sedap. Kau nak makan ni kena gini dulu. Goyang. Asal. Jadi dia punya apa-apa semua jatuh dulu. Okay. Jadi baru boleh makan. Okey. Yang ini pula takoyaki. Yang popular. Kan? Yang ini saya suka seorang sebut. Ni apa? Lola Voila. Salah. Habis owner cakap Lola Wala. Wala kan? Betul? French. It's French. Itu Marais tout Paris, moi. Kan tak boleh dicuit, melata nanti. Okey, ni untuk awak daripada Wali Fragrance. Wah, okey. Memang special dia cakap minyak wangi tu padankan pada dengan orangnya. So dia kasih Hazrul. Wah, ada nama sekali Ada. Kat luar je, dalam bukan. Dalam Wali Fragrance. Terima kasih sponsor semua. Okey, dan bagi awak semua kat rumah, kalau nak dapatkan apa yang Hazrul dapat ni, link dia semua kat bawah, awak boleh dapat. Terima kasih kepada sponsor semua. Cantik kan kita duduk ni semua kan? Kat sini daripada rumah, jangan main-main. Okey, dan anda di luar sana jangan lupa bersama saya minggu hadapan dengan seorang lagi individu yang akan ketengahkan cerita seram mereka dalam Poker Tak Kira Usia. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nasihat saya untuk hari ini, jika seseorang itu mungkin nak pergi holiday ke, nak pergi mana-mana pun, nak duduk kat hotel ataupun nak nginap kat rumah-rumah, pertama sekali apa yang kita kena buat is selalu bawa spray. So spray ni adalah kita panggil sebagai spray ruqyah. Spray ruqyah senang aja macam nak buat. Kita boleh bacakan air tersebut dengan surah Al-Fatihah, ayat kursi dan juga 3 kul. Kemudian boleh ditiupkan ke dalam air tersebut. Air itu menjadi air ruqyah. Jadi kalau boleh kita spray sebelum kita tidur. Ataupun mungkin sebelum tu kita bila masuk dalam hotel kita spray dulu. All of the corners of the hotel. Baru malam pun kita buat macam gitu juga. Sama. So that's the first thing. Kemudian the second thing is kalau boleh bawa MP3 player yang Al-Quran untuk kita play all the way, that's the best. Itu yang
selalu saya lakukan dan juga bersama keluarga-keluarga saya ketika kita menginap di suatu hotel ataupun mungkin di suatu tempat yang mungkin kita baru duduk di situ. Jadi insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan jaga. So jangan lupa, jangan takut pada mereka tapi takutlah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Episod puaka yang korang saksikan tadi ditajakan khas oleh Magica Wellness, Aura Magica, jus penjagaan kesihatan seisi keluarga. Jumpa lagi di next episode ya guys.